الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung perbincangan pelajaran yang ke-6. Kita terhenti pada contoh pada muka surat 37. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung bahagian bawah dia iaitu Al-Qa'idah. Baik. Tuan-tuan boleh buka ya muka surat 37 bahagian Al-Qa'idah. Lepas ini kita akan masuk latihan insyaAllah. Al-Qa'idah tu kaedah bagi isim fa'il. Awalan, ismul fa'ili mushtaqqun. Ismul fa'ili mushtaqqun. Ya, atas qaf itu sebenarnya ada sabdu. Qaf itu ada sabdu ya. Ismul fa'il, kata nama pelaku, mushtaqqun, dibentuk. Okay, dibentuk. Li itu harfu jar. Jadi bila kita sambung dengan mana-mana isim yang bermula dengan alif lam, jadi alifnya dibuang. Okay. Lam yang pertama itu harfu jar. Okey, dibaca macam mana? Lidalalati, dan boleh dibaca dengan dua cara. Dibaca dengan baris atas ataupun dibaca dengan baris bawah. Berbunyi lidilalati. Dua-dua betul, tak masalah. Ala man fa'ala al-fi'la. Menunjukkan man, orang, fa'ala yang telah melakukan al-fi'la, perbuatan. Okey, ismul fa'il ni kata nama yang dibentuk berdasarkan wazan yang tertentu. Kaedah pembentukan yang tertentu nanti kita huraikan. Tujuannya untuk menunjukkan orang, okey, yang melakukan perbuatan. Kalau kita kata tadi qara'a, kalau baca qari'un, maksudnya orang yang melakukan perbuatan, kelakuan, tindakan membaca. Qari'un, orang yang membaca. Kalau kataba, katibun, orang yang melakukan tindakan perbuatan menulis. Dan orang yang menulis. Katibun. Okey? Jadi katibun itu dalam bid'ah ilmu saraf dinamakan ismul fa'il. Cuma dalam bahasa Melayu ni kita ada beberapa cara. Ada penambahan PE, PEN, PEM, PENG. Gitu. Itu bahasa Melayu. Poin yang kedua, idza kana al-fi'lu thulathiyan. Okey, idza kana al-fi'lu thulathiyan jaa ala wazni fa'il.
kama fil majmu'ati alif. Idza kana al-fi'lu thulathiyan, sekiranya fi'il yang terlibat ialah fi'il thulathi, fi'il yang bilangan hurufnya 3. Okey, tidak ada sebarang huruf tambahan. Okey. Jaa, isim fa'il itu datang ataupun dibentuk ala wazni, berdasarkan wazan acuan fa'il. Okey. Fa bagi atas dipanjangkan dengan dia alif. Atau ain bagi bawah. Okey. Fa'il, lam itu ialah kalau tidak ada gangguan baca fa'ilun. Okey, kadang-kadang dia baca fa'ilan, kadang-kadang baca fa'ilin. Lam di hujung itu tidak masalah. Okey, yang penting fa alif ain baris bawah. Begitu. Jadi perubahan daripada fi'il kepada isim fa'il yang pertama ini dibentuk mengikut wazan fa'il. Jadi yang telah dibincang dahulu, kalau kataba jadikan dia makna penulis, okay, kita tambah alif selepas huruf yang pertama. Okay. Ta huruf yang kedua dibaca dengan baris bawah. Ba ini huruf yang terakhir. Okay, dia akan menerima tanwin sebab sudah berubah daripada fi'lun madin kepada isim. Jadi katibun, apa wazannya? Fa'ilun. Okey. Maknanya penulis. Orang yang menulis. Baik. Jadi bolehlah rujuk kepada al-majmu'ah, kumpulan alif yang telah kita bincang dahulu. Yang nota tu dia ada alif, ada ba dan ada jim. Okey. Jadi minggu lepas kita buat perubahan sikit dah. Jadi jim itu kita tukar kepada ba. Ba kepada jim. Okey. Thalithan, yang ketiga, idza kana wasatul fi'li thulathi alifan. Idza kana wasatul fi'li thulathi alifan. Qulibat hamzatan fi ismil fa'ili kama fil majmu'ati ba. Okey. Jim itu tuan-tuan tukar kepada ba. Lepas kita dah tukar dah. Baik, seulang balik. Idza kana wasatul fi'li thulathi alifan. Jika adapun sekiranya huruf yang di tengah fi'il thulathi. Fi'il ada berapa? Ada 3 huruf. Yang tengahnya huruf apa? Alifan. Dia kata sekiranya huruf tengah bagi fi'il thulathi tersebut ialah alif. Qulibat al-hamzatan. Alif itu nanti akan ditukar kepada hamzah. Okey, fismil fa'il ketika kita membentuk isim fa'il. Okey, jadi bagi yang miss kelas minggu lepas, kata apa itu kita terangkan. Jadi kalau perkataan tu qama, qaf alif mim. Nah, ini fi'il apa ni? Fi'lun thulathiyun. Fi'il thulathi. Okey, dalam nota ini dia guna fi'il thulathi sahaja. Okey. Sebahagian nota dia guna fi'il thulathi mujarrad yang langsung tidak ada penambahan alif. Baik, tak ada masalah lah. Ini 3 huruf kan? 1, 2, 3. Dia kata kalau huruf tengah bagi fi'il yang 3 huruf ini ada alif. Nanti alif itu akan ditukar kepada hamzah. Okey. Macam mana nak bentuk isim fa'il? Lepas qaf, huruf yang pertama tambah alif. Okey.
Lepas huruf yang pertama tambah apa? Alif. Lepas tu alif ini huruf yang kedua lah. Okey, alif ini dibaca dengan baik bawah. Mengikuti tadilah fa'il. Mim huruf yang terakhir. Okey, kita letak tanwin. Okey. Jadi ini isim fa'il. Alif ini ikut proses yang mudah, kita ambil letak di sini lah. Alif ini letak baik bawah. Alif inilah yang dimasukkan, ditukar kepada hamzah. Okey. Jadi hamzah ini dia ada kaedah cara tulisan dia. Kalau dia baris bawah, lepas tu dia duduk di tengah. Jadi perlu kepada kerusinya, tempat duduknya. Okey, maka dibacalah qaimun. Begitu. Okey. Jadi boleh rujuklah ya kepada nota yang telah kita bincang. Saimun, bai'un, naimun. Baik. Arba'ah, poin yang keempat. Idza kana al-fi'lu min ghairi ats-tsulathi جاء على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر كما في المجموعة جيم. Yang bracket ba itu tuan-tuan tukar kepada G. Okay, baik. Ulang balik. إذا كان الفعل من غير الثلاثي ada sebahagian kitab dia buat إذا كان الفعل غير الثلاثي. Bolehlah tak ada masalah. Sekiranya fi'il yang terlibat itu selain fi'il thulathi, bermakna ada penambahan huruf. Fi'il madhi secara basicnya, minimumnya ada 3 huruf. Kalau fi'il madhi itu ada 4, ada 5, ada 6 huruf, bermakna ada huruf tambahan. Maka dia tidak dinamakan lagi fi'il sulasi sahaja, tapi ada yang baca fi'il rubai, khumasi, sudasi. Ada yang kekal dengan fi'il sulasi dengan cara penambahan istilah fi'il sulasi mazid. Jadi memberi istilah ini ada dua jalur, dua cara. Ada yang guna kaedah mudah. Kaedah mudah mereka sebut kalau selain 3 huruf mereka guna perkataan ghair. Fi'il madhi itu 4, 5, 6 mereka guna ghair ats-tsulathi. Selain 3 huruf. Baik, jaa fi'il ismul fa'il itu akan datang, bahasa mudahnya dibentuk ala wazni mudhari'ihi, berdasarkan wazan fi'il mudhari'nya. Ma'a ibdali harfil mudhara'ati, dengan ditukar huruf mudhari'. Huruf mudhari' ada berapa? Ada ya, ada ta, ada hamzah yang bertongkat alif dan ada nun. Itu disebut sebagai harful mudhara'ah. Ditukar kepada mim. Madmumatan, mim yang berbaris hadapan, dhammah. Wa kasri, dan dibaris bawahkan ma qabla al-akhir, huruf sebelum akhir. Kama fil majmu'ati, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam kumpulan jim. Jadi kalau kita rujuk sekejap dalam kumpulan jim ya. Maksud saya jim itu yang kita dah pindah dah. Nota ba dah kita potong, tak jim. Baik. Contoh yang pertama. Kalau tuan-tuan nampak contoh yang pertama tu pening sikit, sila ambil contoh yang kedua. Jahadal mujahiduna fi sabilillah. Pejuang-pejuang itu ramai langit telah berjihad pada jalan Allah.
Okey, kita tengok ya. Fi'il jahada. Fi'il ni fi'il apa ni? Fi'ilun madin. Berapa huruf? Ada 4 huruf. Nah, bermakna ada 1 huruf tambahan. Okey. Jadi yang ni kita ada 2 cara ya menamakan. Fi'il ni fi'il apa ni? Fi'il sulasi mazid di harfin wahid. Itu alif. Okey, cara kedua, fi'il ni fi'il apa? Fi'il rubai. Okey. Dalam buku kita dia ambil paling ringkas. Fi'il ni apa? Fi'il ghair sulasi. Bukan 3 huruf. Tak ada masalah lain. Jadi dia tak terlibat dengan yang 3 huruf. Berapa huruf ni? Ada 4 kan? Wahid, isnani, salasa, arba'. Ada 4. Baik. Mudhari' macam mana Arab sebut? Arab sebut yujahidu. Jadi dalam kamus fi'il mudhari' kita kenal adanya harful mudhara'ah di depan ni. Okey? Ya ni dikira sebagai harful mudhara'ah. Dalam kamus memang dia datang pasangan jahada yujahidu. Kita buat jahadat tujahidu dak. Ini yang basic dalam kamus. Huruf ini boleh bertukar gantilah. Kepada hamzah, kepada nun, kepada ta, tak ada masalah. Baik. Kita kenal fi'il mudhari' melalui baris huruf akhir dari depan. Okey, jahada Arab memang baca mudhari'nya yujahidu. Okey, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Jahada yujahidu. Wazan ini sahaja. Ya, berbeza dengan fi'il yang madinya terbina 3 huruf sahaja. Dan mudhari'nya berbeza. Ada baca dhahaba yadhhabu, raja'a yarji'u, dakhala yadrusu. Mudhari' itu huruf tengahnya dia kadang-kadang bayi atas, bayi bawah, bayi depan, ikut penggunaan orang Arab. Tapi kalau selain 3 huruf, dia mengikut wazan yang tertentu. Baik. Jahada yujahidu. Ya. Jangan tuan-tuan baca ya jahidu. Jangan baca ya jahadu, tak ada. Mesti baca yujahidu. Baik. Langkah yang pertama kita kena buat apa? Kena tukar kepada fi'il mudhari'. Lepas tu kena buat apa? Kena tukar. Nah, ya yang bagi depan ni dengan mim. Dia buat dalam nota tadi kan? Ibdal harfil mudhari' miman dengan huruf mim madmumatan, dan mim ini dibaca bagi depan. Gitu. Lagi nota berikutnya wa kasri ma qabla al-akhir, dan dibaca dengan baris bawah. Okey, di baris bawah kan huruf sebelum akhir. Ha ni lah. Ha ni memang kebetulan. Dan mudhari'nya sudah membaca jahada yujahidu. Ha bagi bawah. Okey, kita kekalkan dengan bagi bawah. Baik, sekarang sudah berubah daripada fi'il berisim. Maka ini isim. Isim, kalau dia tanpa alif lam, kita akan baca dengan tanwin. Apa makna mujahidun? Orang yang berjuang. Dia adapun seorang pejuang. Okey? Mujahidun. Itu yang dimaksudkan dengan ibdali, tukar harfil mudhara'ah huruf huruf ya. Contohnya, lepas tu wa kasri miman madmumah wa kasri, dan di baris bawah kan ma qabla al-akhir, huruf yang sebelum akhir. Baik. Jadi bila kita belajar fi'il, dia tidak setakat terhenti setakat 3 huruf. Dia boleh berkembang jadi 4, jadi 5, jadi 6. Baik. Kalau yang 5 huruf, dan nota kita itu, apa dia? Intasara, telah mencapai, peroleh kemenangan. Telah menang ke atas musuh. Intasara. Jadi bila orang tanya kita,
Intasara ni berapa huruf? Wahid, isnani, thalatha, arba'a, khamsah. Ada 5 huruf. Kalau tuan-tuan tengok fi'il madhi itu ada 5 huruf, bermakna ada 2 huruf tambahan. Jadi masa kita nak kita nak cek mana huruf tambahan tu, kita kena tahulah huruf asal. Huruf asalnya apa? Nun. Lagi sa, lagi ra. Mana huruf tambahan? Alif yang depan ni namakan hamzah wasal dan juga ta. Baik, intasara. Okey. Ni fi'il apa? Fi'lun madhi. Fi'il madhi mudhari' disebut yantasir. Intasara yantasir. Dan sebab apa dia baca you? Dah bincang dah dulu. Masa modul 2 dulu kita kata kalau fi'il madhi itu terbina ada merangkumi terkandung dengan mempunyai 4 huruf. Mudhari' ni baca you. Kalau fi'il madhi itu 3 huruf, 5 huruf, 6 huruf, mudhari'nya dibaca ya. Okey, yantasiru. Langkah pertama kita kena tulis fi'il mudhari'. Langkah yang kedua kita kena buang ya. Okey, ya ini diganti dengan mim. Miman madmumatan. Mim bagi depan. Mana huruf sebelum akhir? Sad. Huruf sebelum akhir ni dibaca dengan baris bawah. Kebetulan dah baca bawah dah ketika mudhari'. Selesai masalah kita tekankan. Sekarang dah bertukar tak daripada fi'il kepada isim. Makin ini isim. Tak ada alif lam dibaca dengan baris depan 2. Ana pemuntasirun, orang yang beroleh kemenangan. Okey, adapun pemenang bolehlah. Okey, itu dimaksudkan dengan ibdal harfil mudhara'ah miman madmumatan wa kasri ma qabla al-akhir. Okey, poin yang kelima, ismul fa'il min al-mushtaqqat li'annahu yushtaqu min al-fi'li. Okey, ini yang kelima ini kalau saya terang dia akan jadi panjang. Cuma nak terang sikit saja. Dia kata ismul fa'il, kata nama pelaku ini, minal mushtaqat, daripada kategori kata terbitan. Okey, kata terbitannya dalam tata bahasa Melayu, kata terbitan tu lain sikit. Okey, al-mushtaqah ni kata nama yang kita terbitkan daripada fi'il. Okey, jadi kalau fi'ilnya sajada, telah sujud. Okey. Apa yang boleh kita terbitkan daripada sajada? Mungkin kata kerja, dan juga banyaknya kata nama. Baik. Saya kata nama dulu. Kalau sajadah, kalau kita buat sajidun. Okey. Sajidun, sin, huruf pertama. Tambah alif, jim bagi bawah. Dan bagi depan 2 sebab ada jadi isim fa'il. Mengikut wazan fa'ilun, berarti sajidun. Ini kata terbitan yang pertama daripada sajadah. Okey. Kita terbit lagi tak? Nak kata nama yang lain, masjudun, yang disujud kepadanya. Ini kata terbitan yang kedua. Okey, ada dah huruf asalnya, ada sin, jim, dal, tapi dia punya wazannya berbeza sebab tajuknya berbeza. Yang ini tajuk apa? Tajuk isim fa'il, merujuk kepada orang yang sujud. Masjudun ini tajuk lain, kita akan belajar akan datang, namanya ismul maf'ul. Orang, benda, Tuhan dan sebagainya yang disujud kepadanya. Kalau kita sujud Allah lah. Mungkin orang lain sujud batu ke, kayu ke, tak. Jadi, begitu. Jadi, kataan lain yang boleh dibentuk. Contohnya, sajadatun, sajadatan, sajadatin, sajadah. Makna apa ni? Maknanya, satu kali sujud. Dalam Quran suratus sajdah, kataan sajdah ini kataan yang kita bentuk daripada kata dasar sin, jim, dal. Okey,
Baik, sajadah maksudnya satu kali sujud. Kalau orang Terengganu, hari Jumaat subuh tu dia akan sembahyang subuh dengan sujud sejadah mereka panggil. Bukan sejadah, sujud sajadah. Jim tu mati. Jadi kalau subuh itu lewat, macam sekarang dah subuh pukul 6.12 ke berapa dah. Jadi orang nak pergi kerja lepas tu. Jadi kita sebagai imam kena berterima rasa jugalah. Sebab apa? Sebab belakang ni gambar dah siap-siap dah. Nak pergi apa kerja dah, ta'in dah baju. Lagi atas nak sekolah lagi. Jadi kadang-kadang bila kita buat benda yang sunat tak kena pada masa tempatnya, boleh jadi makruh pula. Sebab apa? Dia baca surah panjang, orang debar tu ni. Takut lewat nak atas sekolah lagi anak, debar dah. Jadi kelang kabut dah hati ni. Jadi yang sunat kena pilih tempat yang masa yang sesuai. Jadi kalau dah sebuah lewat, imam ni kena baca dah surah-surah yang lain yang pendek. Jangan baca 2-3 ayat surah sajadah harus sujud. Itu bukan sunnah Nabi. Okey. Bacalah surah-surah lain yang pendek. Baik, dan banyak lagi lain kata yang kata kataan yang boleh kita bentuk daripada fi'il. Itu sebagai contoh. Sekarang kita masuk ya at-tadribat. Latihan. Istakhrij, keluarkan ismal fa'il pelaku minal fi'liyati daripada perenggan di bawah. Fikrah Arab sebut. Okey, ya. Thumma bayyin, kemudian jelaskan nau'ahu, jenisnya. Okey, thulathi sama ada fi'il, sama ada isim fa'il itu dibentuk daripada fi'il sulasi atau ghair sulasi ataupun selain sulasi. Okey, selain 3 huruf. Okey. Jadi pendengar cerita ni saya akan buat sikit pembetulan. Al-mu'minu 'abidun rabbahu. Okey. Al-mu'minu 'abidun rabbahu. Sadiqun wa mukhlisun fi aqwalihi wa af'alihi. Ilam pada af'al bagi bawah ya. Ha pun sama bagi bawah. Al-mu'minu 'abidun rabbahu sadiqun wa mukhlisun fi aqwalihi wa af'alihi. Syakirun. Ra itu dibaca dengan bagi depan 2. Lepas tu Allah itu tuan-tuan tolong buang alif. Okey. Tolong buang alif. Syakirun lillahi. Itu yang terbaiknya. Syakirun lillahi ala na'maihi, di atas nikmatnya. Okey, wa 'amilun bima amarahu Allah bihi, dan dia beramal dengan apa yang Allah perintah dia dengannya. Okey, dan dia beramal dengan apa yang Allah perintahkan. Begitu bahasa mudahnya. Wa musa'idun lil fuqara'i, dan wa musa'idun lil fuqara'i wal muhtajin, dan menolong orang-orang susah dan orang-orang yang sangat memerlukan. Okey, orang-orang yang sangat susah dan memerlukan. Lidha, oleh yang demikian, huwa mustarihul qalbi, dia itu mustarihul qalbi, orang yang tenang hatinya. Okey, mustarih ni maksudnya orang yang lapang hatinya. Wa mutmainnus dhamiri, orang yang tenang. Dhamir ni bolehlah kita kata jiwanya. Baik, tak ada masalah. Ulang balik, al-mu'minu 'abidun rabbahu, orang beriman itu dan 'abidun rabbahu, dia menyembah, mengabdikan diri kepada Tuhannya.
Jadi perkataan al-mu'min, nah, yang depan sekali itu, kalau tanya kita, hari ini kita bincang sorof, ya, bukan bincang nak baca al-mu'mina ke, al-mu'mini ke, al-mu'minu. Itu tajuk nahu. Kataan al-mu'min itu isim fa'il. Okay? Al-mu'min itu ismu fa'il, kata nama pelaku. Terjemahannya orang yang beriman. Okay. Bahasa Inggeris sebut the believer. Al-mu'min dia dibentuk daripada fi'il ni ialah amana. Amana maksudnya apa? Telah beriman. Amana ni orang tanya kita, berapa huruf ni? Ini fi'il sulasi ke ghair sulasi? Nah, ini fi'il ghair sulasi. Bukan 3 huruf. Okey, berapa huruf ni? Ada 4. Baik. Amana ini asal usulnya ialah ada 2 hamzah. Okey. Hamzah yang pertama bagi atas, yang kedua mati. Amana dibaca panjang 2 harakat, jangan sampai 6 harakat, 2 saja. Ini tulisan resam imla'i di luar Quran. Okey, asalnya amana. Okey, ada 2 hamzah. Yang kedua mati. Jadi hamzah yang hidup dan hamzah yang mati, huruf yang sama, memang keluar daripada makhraj yang sama. Hamzah ni makhraj yang paling bawah. Kalau kita belajar hukum izhar halqi, ada 6 huruf. Huruful halq ada 6. Hamzah yang paling bawah sekali. Bukan ha. Orang Melayu kita ha simpul itu macam daripada perut keluar. Tidak, hamzah yang paling bawah. Jadi jadi berat. Jadi bila berat, Arab kata ditukarlah hamzah kepada alif. Okey, kalau sebelumnya bagi atas, tukarlah kepada alif. Jadi kita buat hamzah jadi alif. Senang. Amanah. Jadi bacanya amanah. Berlakulah dalam tajwid dipanggil mak padan. Jadi kalau tulis macam ni, nampak ada 2 tiang. Tak cantik. Jadi last kali jadi begini. Maksudnya ni, 2 harakat ini pun 2 harakat. Dia tanya kita macam mana asalnya? Mana ada hamzah yang kedua mati. Baik. Jadi mudhari'nya macam mana? Mudhari'nya disebut dalam kamus yu'minu. Okey, yu'minu. Jadi huruf ya bagi depan. Lepas tu hamzah mati. Hamzah yang kedua ni kita tak tukar, ya. Kita tak buang dia. Macam tu. Sebab apa? Ya dengan hamzah makhraj yang berbeza. Ya dengan hamzah makhraj yang berbeza. Jadi hamzah yang kedua ni jangan buang. Okey, cuma ada juga dalam qiraat. Ada qiraat di mana sebahagian qiraat dia baca yuminu. Sebab mereka rasa berat nak sebut yuminu, mereka pun tukarlah kepada waw. Baik. Jadi yu'minu ini fi'il apa? Fi'il mudhari'. Amana yu'minu. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam kamus, yang asal ini telah pun dibuang. Maka tinggallah pasangan amana yu'minu. Okey, langkah pertama sudah pun selesai. Kita datangkan fi'il mudhari'. Langkah yang kedua kita buat apa? Tukar ya. Okey. Dengan mim. Mim ini dibaca dengan bagi depan. Sekarang sudah berlaku perubahan. Daripada fi'il kepada isim. Isim tak ada alif lam, dibaca dengan bagi depan 2. Mu'min. Inilah namanya ismu fa'il. Okey. Jadi kalau madinya bukan 3 huruf, maka ismu fa'il ini jenisnya ghair sulati. Okey. Okey, saya baca, saya jawab. Baik. Abidun rabbahu. Maknanya apa abidun? Orang yang menyembah. Kadang-kadang
dalam terjemahan Melayu kadang-kadang tempat-tempat tertentu kita guna penyembah. Penyembah berhala contoh kan. Jadi kadang-kadang nak guna penyembah Tuhan ni tak sedap juga bahasa ni. Jadi orang yang beriman itu ialah orang yang menyembah, mengabdikan diri yang sedap sikit kepada Tuhan ni. Perkataan abidun, madinya ialah abadah. Jadi kalau madinya 3 huruf panggil fi'il sulasi. Abadah mudhari'nya disebut ya'budu. Okey. Abada ya'budu. Jadi bagi yang 3 huruf kita tak perlu kita rujuk kepada mudhari'. Okey, dalam kamus memang datang abada ya'budu. Okey, bagi yang selain 3 sahaja perlu rujuk kepada mudhari' dahulu. Jadi kita abaikan mudhari' ini. Ambil ain, lepas ain masukkan alif. Ba dibaca yang baris bawah. Dal dibaca yang baris depan 2. Dibaca abidun. Okey, mengikut wazan fa'ilun. Perkataan abidun ini ialah isim fa'il. Jenisnya sulasi. Begitu juga sadiqun, orang yang benar. Okey, sadaqa. Fi'il madhi ni telah benar. Okey, sadaqa. Sa dan qaf. Okey, tuan kalau dibaca Quran, kalau lepas dibaca disebut sadaqallahul azim, tak ada masalah, boleh. Okey, ada kadang-kadang ada isu juga orang kata itu boleh, tak ada masalah. Jadi kalau sebut orang yang benar, sadiqun, tambah sahaja. Alif lepas sa, dal bagi bawah, qa bagi depan 2. Maka jadilah dia ismu fa'il. Okey? Kalau yang 3 huruf sangat mudah. Kita tak perlu rujuk kepada mudhari'. Berikutnya mukhlisun. Ini fi'il sulasi. Ini ismu fa'il, jenisnya sulasi. Mukhlisun, orang yang ikhlas. Fi aqwalihi, dalam ucapannya, wa af'alihi, dalam tindakannya. Mukhlisun, fi'ilnya ialah akhlasa. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Akhlasa. Allah mengikhlaskan diri. Baik, akhlasa mudhari' yukhlisu. Okey. Sebab apa baca yu? Sebab ini ada 4 huruf. Okey, maka mudhari' baca yu. Kha dimatikan. Sa bagi depan sebab fi'il mudhari' kena huruf akhirnya dengan bagi depan. Lam ni Arab baca ya, yukhlisu. Akhlasa yukhlisu. Tidak ada mazhab lain. Satu sahaja. Jadi langkah pertama selesai, datangkan fi'il mudhari' dengan baris yang betul. Langkah yang kedua kita buang ya, dengan baris-barisnya. Lepas tu kita ganti apa? Ganti mim. Mim ini dibaca dengan baris depan. Okey. Lepas tu lam huruf sebelum akhir, dibaca dengan baris bawah. Dah tersedia dah, kekalkan dia. Sekarang dah bertukar daripada fi'il kepada isim. Ini isim menerima tanwin di hujung. Mukhlisun. Okey, ini namanya ghair thulathi. Okey. Berikutnya syakirun lillahi. Orang yang bersyukur kepada Allah di atas nikmatnya. Syakirun macam tadi lain, syakar. Dengan makna berterima kasih, bersyukur, menghargai. Syakirun maksudnya orang yang bersyukur. Dalam bahasa Melayu pensyukur tak ada. Jadi ada sebahagian kita guna pen dan sebagainya. Ada pula kita mesti buat orang yang bersyukur. Jadi mengikut yang asal. Na'ma'ihi. Tuan-tuan ya. Saya kadang-kadang saya ni suka komen sikit. Jadi saya kadang-kadang bila saya dengar ya, bila Ramadan kita ada tarawih. Lepas tu di hujung tarawih tu kan,
Kan ada doa, ada. Lepas buat 20 rakaat, buat 8 20 ikut lah. Baiknya buat 20 sama sikit. Okey. Jadi bila kita dengar imam baca tu kan, perkataan nun ain ma mim alif hamzah ni saya kerap dengar imam baca nu'ama. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraika muaddin wa 'ala salawati muhafizin wa 'ala nu'ama'i syakirin. Dia baca wa 'ala nu'ama'i syakirin. Imam banyak baca gitu. Sehingga saya buat sedikit teguran. Kalau tempat yang saya boleh bagi tazkirah, saya boleh tegur. Tempat-tempat yang saya tak terlibat, tak tegur. Kadang-kadang kita tegur, cari dekat carta organisasi masjid. Cari pas sembahyang. Oh, ada nombor telefon. Tulis sikit balik. Saya berkata, Pak Imam, saya nak tegur sikit. Imam jadi silap yang betulnya gini. Betul banyak tegur. Cukup. Jadi tegur ni penting jugalah supaya tidak mengekali yang salah. Jadi kita kena betul lah sikit. Jadi ini salah. Yang betulnya na'ma. Okay. Baik. Wa 'amilun bima amarahu Allah bihi. Dan beramal. Amilun. Okey, katakan amilun ini fi'ilnya ain, mim dan lam. Tapi kena hati-hati ya. Jangan baca amalah. Bacanya amilah. Okay. Kalau kita buka dalam kamus, amilah mudhari'nya ya'mal. Amila ya'mal, bukan ya'milu, bukan ya'mulu, ya'mal. Amila ya'malu, dia punya masdar, kata sumber dia ialah amalan. Okey. Telah melakukan sesuatu amalan, telah melakukan sesuatu pekerjaan. Sedang amalan ini melakukan perbuatan, amalan, ataupun amalan juga diterima sebagai amalan itulah. Jadi ini amalan ini masdar. Jadi boleh menerima tanwin di hujung. Jika masdar, mimnya hidup. Okey? Jadi ada kalanya ain, mim, lam yang ini dibaca tanpa tanwin. Amalah. Ada tuan-tuan jumpa dalam Quran pun ada amalah, tapi bukan fi'il. Ini masdar. Amala amilin minkum. Amala amilin minkum. Pekerjaan seseorang yang di kalangan hamba-hamba. Jadi amalah ini maksudnya pekerjaan. Fi'ilnya amilah. Jadi kalau isim fa'il jadi amilun. Okey. Kalau bulan puasa ada amil zakat. Orang yang bekerja pungut zakat kan. Jadi panggil amil zakat. Amil zakat ni tuan-tuan, kalau orang tu dia kerja gaji besar masa dulu. Tak ada orang nak pungut zakat. Nak duduk congor dekat pasar raya. Contohkan dekat Jaya. Tak ada orang nak buat kerja macam tu. Jadi dia ni ambil kerja tu. Tak ada masalah, boleh. Yang bahagian dia, upah dia pun ada. Tak ada masalah. Okey. Wa musa'idun lil fuqara. Orang yang menolong orang-orang yang sangat susah. Al-fuqara ni, orang fakir lah ya. Musa'idun ni, fi'il ni ialah sa'ada. Okey. Ni berapa huruf ni? Ada 4 huruf. Ni fi'il apa ni? Fi'lun madin. Jenisnya ghair thulathi. Bukan 3, 4. Ada satu huruf tambahan iaitu alif. Sa'ada mudhari'nya dibaca yusa'idu. Baca yu apa sebab? Madhinya 4. Okey. Langkah pertama selesai dah. Dia datangkan fi'il mudhari'. Langkah yang kedua kita kena buang ya dengan baris-baris ni. Digantikan dengan mim. Okey. Digantikan dengan mim. Mim bagi depan. Langkah yang berikutnya tengok sebelum akhir. Ain dah siap dah bagi bawah, kekalkan dia. Alhamdulillah. Dan dal dia bagi tanwin. Sebab dah bertukar daripada fi'il kepada isim.
Isim tak ada alif lam bagi depan dulu. Musa'idun. Orang yang membantu. Okey. Berikutnya lil fuqara wal muhtajin. Okey, perkataan muhtajin itu sebenarnya terlibat juga dalam tajuk isim fa'il. Okey. Muhtajin ini saya tinggalkan dulu sebab dia pening sikit. Takut tuan tak faham, saya abaikan dulu. Okey, berikutnya mustarihul qalbi. Mustarih pun isim fa'il. Ya. Ini saya tekan. Mustarih ini madinya ialah istaraha. Telah berehat. Istaraha maksudnya telah berehat. Kalau sebut mustarihul qalbi, orang yang hatinya rehat. Maksudnya dia jadi lapang, rehat, tenang gitulah. Okey, istaraha mudhari'nya yastarihu. Yastarihu. Baik. Sekarang istaraha ada 6 huruf. Jadi fi'il ini fi'il madhi ghair thulathi. Kira 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 huruf. Namanya fi'il ghair thulathi. Okey. Mudhari' ini yastarihu. Langkah pertama selesai. Nah, ditulis fi'il mudhari'. Langkah yang kedua kita buang ya dengan baris ni. Dapat ya ini kita akan ganti dengan apa? Mim. Mim yang siap dibaca dengan baris depan. Nah, mana sebelum akhir? Ya. Kalau huruf sebelum akhir itu memang dia mati. Nah, kita tengok sebelumnya. Ini bahasa mudah. Kalau sebelum akhir ya. Kaedahnya huruf sebelum akhir itu yang kita kena baris bawahkan dia. Tapi dia bila dia mati, kita akan tengok sebelum akhir dia. Kalau dia baris lain, kita kena tak baris bawah. Sekarang ra ini dah sudah pun bagi bawah, kita kekalkan dia. Okey. Jadi ra ini kita kekalkan dia. Ulang balik. Lepas kita buang ya bagi atas tadi, dengan mim bagi depan, langkah berikutnya kita akan tengok huruf sebelum akhir. Mana huruf sebelum akhir? Sebenarnya huruf sebelum akhir dia ya. Tak? Tapi ya ini mati. Berlaku macam ni kita akan tengok sebelum dia. Iaitu ra. Pastikan ra itu baris bawah. Okey. Dah baris bawah dah kita kekalkan dia. Lepas tu dia baca dengan tanwin. Okey, selesailah dia. Mustarihun ismu fa'il. Orang yang berehat. Okey. Mustarihul qalbi, orang yang hatinya rehat. Okey. Mutmainud dhamir. Kata mutmain juga ismu fa'il. Okey. Madinya ialah iut ma'an. Okey. Itma'anna. Dibilang hurufnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun ini ada sabdu tak mewakili 2 huruf. Jadi kesemuanya ada 6 huruf. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang depan sekali ini saya sengaja tak bagi. Sebab dia hamzah wasal. Hamzah wasal kalau tak ada baris, dia dibaca dengan baris bawah mengikut huruf yang ketiga di sini. Mana huruf ketiga? Mim. Bagi atas, maka baca baris bawah. Okey, itma'anna. Telah tak rasa tenang. Mudhari' ya ma'innu. Okey. Ya ma'innu. Hamzah hanya baca baris bawah kan? Hamzah baca baris bawah. Lepas tu kedudukannya di tengah-tengah perkataan. Maka tempatnya, tempat duduknya dah berubah dah. Nah, daripada bertongkatkan alif, dia diletak dengan kursi. Ya tanpa titik. Sebab apa? Dia baca baris bawah. Maka ini ya, kaedah penulisan hamzah. Okey. Nun tetap bersabdu dan baca baris depan sebab fi'il mudhari'. Yatma'innu. Okey.
Jadi selesai langkah yang pertama, tukar kepada fi'il mudhari'. Langkah yang kedua, kita buang ya. Okay, dengan titik-titik, dengan baris-baris sekali ya. Lepas tu tempatnya diganti dengan mim. Okey, mim dengan baris depan. Okey, lepas tu mana huruf sebelum akhir. Jadi di sini panjang ceritanya. Sebelum akhir hamzah lah, senang ya. Okey, jadi nampak secara zahir hamzah sebelum akhir. Hamzah baris bawah kan. Jadi kita tengok hamzah baris bawah. Maka kita perkekalkan dia mutmainnun, nun baris depan dua. Okey, nun baris depan dua sebab dah jadi isim. Isim tak ada alif lam, dibaca dengan tanwin. Mutmainnun, orang yang tenang. Ad-dhamir maknanya banyak, antaranya jiwa. Okey, maka tuan-tuan bolehlah isi tempat kosong. Ismul fa'il, nau'uhu tu maksud jenisnya. Bolehlah sulasi ataupun ghair sulasi. Alhamdulillah. Okey, berikutnya ba imla'il faragh, isi tempat kosong bismi fa'ilin munasibin, dengan isim fa'il yang sesuai. Okey, isi tempat kosong dengan isim fa'il yang sesuai. Jadi kalau kita perhati latihan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, saya rasa mudah saja. Jadi perlulah ada bantuan semuanya, bantuan perkataan. Tak bagi kita yang baru belajar ni kan, patutnya ada senarai. Cuma nota ini saya ambil daripada buku. Okey, jadi saya pun buat PDF kan dia. Jadi saya lupa nak letak senarai dia. Tak apalah. Kita sama-sama buat. Baik. Yang pertama sekali, Al-Qur'ani sautuhu jamil. Al-Qur'ani sautuhu jamil. Yang depan tu kosong. Jadi kalau kita tengok pada pula ni, sautu suara, hunya, jamil sedap, cantik, merdu. Jadi kita kata pembaca lah dah. Qari'ul Qur'ani sautuhu jamil. Jadi kita letak kataan qari'u, pembaca. Pastikan tulis betul ya. Qari'u, qaf ada alif, ra. Datang berikutnya yang baris bawah. Lepas tu hamzah, dia duduk di hujung, dia mesti ditulis atas ya yang penuh, lengkap. Okey. Sebab apa? Sebab sebelumnya baris bawah. Okey, qari'u. Okey, qari'ul Quran maksudnya pembaca Quran. Qari lah. Jadi kita letak kataan qari'u. Tuan-tuan jangan baca qari'un, tanwin jangan ya. Sebab apa? Kataan qari'u di sini kalau kita lihat dari sudut nahwu, dia di-i'rab sebagai, ataupun berfungsi sebagai mubtada. Mubtada ialah patah yang pertama dalam ayat. Jadi kalau dia duduk dalam kalau dia mengikut susunan ataupun struktur mudhaf dan mudhaf ilaih, mubtada ini merangkap mudhaf, Al-Qur'ani itu mudhaf ilaih. Jadi mudhaf memang tak boleh dibaca dengan tanwin. Ithnani yang kedua. Ibnu Sina, Ibnu Sina ni ABC bahasa Inggerisnya, Ibnu Sina apa dia? Masyhurun, yang terkenal. Ibnu Sina seorang saintis yang terkenal. Kira-kira saintis apa dia bahasa Arab? Bahasa Arab dia ada satu kata alimun. Alim makna umum yang kita selalu jumpa, makna apa? Orang yang berilmu. Orang alim, knowledgeable person. Okey, sarjana apa boleh juga tak? Okey, a scholar. Alim. Alim juga seorang saintis. Okey. Jadi kalau itu buka dalam laman web kedoktoran, di bidang kedoktoran, buat ulama di situ maksudnya saintis. Jadi alim masyhurun, orang saintis yang terkenal.
Okey. Jadi alim ini ismu fa'il. Ini daripada bentuk daripada fi'il apa? Alima. Ain lam mim dibacanya alima. Ni fi'il apa ni? Fi'il madhi. Okey, thulathi, 3 huruf. Jadi kita akan bentuk dia berdasarkan wazan fa'il. Jadi alim. Okey, berikutnya yang ketiga, al-mudarrisatu, guru itu. Okey. Guru itu perempuan tak? Al-mudarrisatu amama sabura, depan whiteboard. Dia buat apa? Dia berdirilah. Tak terpacak berdiri. Jadi perkataan berdiri Arab sebab apa dia? Waqafa. Okey, waqafa ni banyak makna jugalah. Ada makna berhenti di pada Arafah, berwukuf. Okey. Jadi kalau berwukuf pada Arafah tu nak diri boleh, nak duduk, nak baring, boleh janji berada di situ. Istilah wukuf pada fiqh sana lain. Okey, waqafa di sini makna berdiri. Okey, waqafa mudhari'nya apa? Yaqifu. Waqafa yaqifu. Baik. Jadi untuk kita bentuk fi'il ismu fa'il, kita tak perlulah rujuk kepada fi'il mudhari'. Okey, bagi fi'il yang 3 huruf. Okey. Jadi kalau itu jumpa dalam kamus waqafa yaqifu. Baik. Jadi ismu fa'il dah lepas waw tambah alif. Qaf dibaca baris bawah. Fa ini mai depan. Waqifun. Kata waqifun ini ismu fa'il, orang yang berdiri. Jadi bila kita ambil perkataan waqifun letak di sini, kita kena serasikan dengan jantina. Kena samakan. Al-mudarrisatu tu guru perempuan, maka perlulah samakan jantinanya. Kalau waqifun musakkar, buatlah waqifatun. Begitu. Al-mudarrisatu waqifatun amama as-sabura. Barulah betul dapat markah. Kalau tuan buat al-mudarrisu waqifun, dapat markah separuh sahaja. Sebab apa? Sebab sarafnya betul, nahwunya salah sedikit. Dalam bab tajuk mubtada khabar kena sama jantina. Arba'ah jazaa'uhul jannah. Balasannya syurga. Balasannya syurga. Kataan jazaa'uhu tu, tuan-tuan, nota ni saya ketik daripada buku. Jadi itu hari saya nak edit sepenuhnya. Jadi ada dia silap, jadi malam ni yang silap saya betulkan. Jaza ditulisnya begini ya. Wow, mesti ada. Di bawah hamzah. Al-Jannah. Baik. Jadi depannya apa dia? Jazaa'uhu, balasannya ialah syurga. Jadi yang depan tu orang yang nak sepatah saja. Orang yang ikhlas itu balasannya syurga. Contoh kan, orang yang bertakwa itu balasannya syurga. Orang yang solat itu balasannya syurga. Banyaklah. Orang yang buat kebaikan itu balasannya syurga. Jadi kita pilihlah. Kalau kita nak kata orang yang ikhlas. Dia ikhlas sungguh. Allah saja tahu. Al-mukhlisu. Okay. Al-mukhlisu. Orang ikhlas itu balasannya syurga. Kalau kita buat amalan, nak buat amalan sunat ni mula-mula nak buat tu kadang-kadang campur juga. Tapi kena buat latihan. Kalau tak buat kan orang tengok, tak buat, kalau buat kan kena orang. Mula-mula tu kan. Jadi masa tu kita kena lawan-lawan sikit. Mula-mula tu dia campur-campur. Lama-lama dah biasa, insya-Allah akan masuk dah ikhlas penuhnya. Begitulah latihan. Kalau tak buat rugilah. Baik. Jadi al-mukhlisu ya. Orang yang ikhlas. Jadi kalau nak kata lain, al-mujahidu. Orang yang berjihad. Al-mujahidu. Orang yang benar-benar berjihad pada jalan Allah, Allah akan beri syurga. Jihad ni sangat luas. Okay?
Baik. Khamsah yang kelima, fil mal'abi, di padang itu, ya, di padang itu ada alfu. Ada alfu, ada 1000. Okey. Baik, ada 1000. 1000 apa pula ni? Okey, 1000 orang yang menonton perlawanan bola sepak. Nah, yang menonton. Kalau 1000 pemain, pelik juga. Okey. Kalau menonton, apa dia? Syahadah. Menonton syahadah. Okey, ini fi'il apa? Fi'ilun madhi. Mudhari' yushahidu. Okey, jadi kalau fi'il itu ghair sulasi selain 3 huruf, kita kena rujuk mudhari'. Okey, langkah pertama selesai. Langkah kedua kita akan buang ya. Okey, kita akan ganti dengan mim. Mim ini siap dengan sabdu, dengan baris depan. Lepas tu huruf sebelah akhir ha, kekalkan yang baris bawah. Nah, yang akhir dan baris depan 2. Musyahidun maksudnya penonton. Orang yang menyaksikan, penonton lah. Jadi fil mal'abi alfu musyahid. Last sekali, istalamat, telah menerima. Okey. Siapa yang terimanya? Okey. Jadi mungkin yang terima itu ialah pelajar Arab. Pelajarnya perempuan. Sebab apa fi'ilnya perempuan? Istalamat tu telah terima. Fi'ilnya itu perempuan. Istalamat at-talibatu. Okey. At-talibatu ini kita terjemah apa? Pelajar. Okey. Penuntut. Orang yang menuntut. Orang yang mencari. Itu terjemahan banyak. Jadi perkataan at-talibatu ini, kalau kita ambil fi'ilnya, apa dia? Talabah. Talabah. Telah tuntut. Okey, telah cari. Talabah. Jadi kalau kita nak buat isim fa'il, tambah alif tak? Ta, lam bagi bawah, ba bagi depan 2. Talibun. Orang yang menuntut, orang yang mencari. Seorang pelajar. Jadi di sini fi'il yang digunakan istalamat muannath, maka kita akan tukarlah. Tambah ta marbutah. Dibacanya talibatun. Okey? Kalau nak masuk alif lam, jadi baca at-talibatu. Begitu. Istalamat at-talibatu al-hadiyata. Pelajar perempuan itu telah menerima hadiah. Okey, sebagai cemerlang dalam ujian dan sebagainya. Okey, tuan-tuan yang berbahagia semua, saya nak berhenti di sini saja sebab saya ada tamu. Jadi setakat ini saja malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah pada hari lain. Aku lakukan bihada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu khairan katsiran. Syukran ya Ustaz. Ya, puan ni dekat insya-Allah. Ustaz, ada soalan tapi nanti PM Ustaz. Dah hilang dah Ustaz.